Tuan-tuan bayang je lah, yang jawab untuk soalan kedua ni ialah Datuk Ismail Kamus. Dia baru berlutut pada saya sebentar tadi jawapan dia. Saudara yang dikasihi sekalian, kita doakan beliau supaya cepat sembuh. Mungkin ada sedikit masalah. Soal keraguan dengan Al-Quran ini tuan-tuan sekalian akan berlaku sepanjang zaman sehingga dunia ini akan dikiamatkan oleh Allah. Sebab itu apabila Allah SWT menyebut tentang keraguan di dalam Al-Quranul Karim, kerana keimanan kepada Al-Quran ini adalah dalam satu perkara yang usul, perkara akidah. Sebab itu sifir akidah ini dia tidak macam mana sifir matematik yang kita belajar sekolah. Sebab matematik akidah ini, sebagaimana matematik, kalau kita belajar matematik biasa di sekolah, 6 tolak 1 sama juga 5, 10 tolak 1 sama juga 9. Tetapi dia tidak sama dengan sifir akidah. 6,666 ayat Al-Quran tolak 1 sama juga 0. Itu sifir. Mau tak mau kita kena terima, sebab sifir kaedah ni Allah yang tentukan, bukan kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, manusia ni pada peringkat awalnya dia boleh menerima akidah yang sama, tauhid yang sama. Dan sebenarnya manusia percaya bahawa Quran itu memang daripada Allah. Hatta sama bukan sekadar seorang Muslim, orang bukan Islam pun dalam keadaan fikiran sedar, akhirnya dia akan mengakui bahawa Quran itu daripada Allah. Ada seorang, baru ni ada seorang pakar kulit daripada Thailand. Dia orang Thailand, dia orang Buddha, yang selama ni ada kepakaran dalam persoalan, dalam masalah kulit. Waktu yang sama dia sebagai jurucakap kepada, dia kuat dalam agama Buddha. Maka dipanggil ke dalam satu persidangan peringkat antarabangsa, dialog tentang kulit menurut perspektif agama. Dia berhadapan dengan seorang ulama Islam, Dr. Zandani daripada Yaman. Apabila Dr. Zandani ini telah mengemukakan bagaimana kulit, sebelum daripada itu dia telah bercakap kulit, bahawa dia tidak jumpa dalam mana-mana pun sebenarnya agama ni bercakap tentang kulit, tetapi dia bercakap kulit dari sudut saintisnya. Akhirnya apabila Profesor Dr. Zandani ini telah mengemukakan bagaimana kulit menurut Al-Quran, yang Al-Quran bercakap tentang kulit. Sebab itu apabila Allah SWT dalam Al-Quran menyebut manusia yang nantinya apabila dimasukkan dalam api neraka Allah, maka penyiksaan api neraka itu ialah, Allah sebut, badalna juludan ghaira juludih. Kamu nanti dalam api neraka akan dibakar sehingga hancur, sehingga luluh kulit kamu. Bila sudah luluh kulit, Allah akan ganti lagi kulit baru akan dibakar. Bila sudah luluh, ganti pula kulit baru. Kenapa Allah bercakap soal menyiksa manusia dalam api neraka itu untuk bakar kulit, tidak daging, tidak tulang? Disinilah maha kayanya Allah, maha bijaknya Allah, yang diakui juga oleh saintis moden bahawasanya
rangsangan rasa sakit itu akan berlaku pada peringkat kulit, tidak pada daging, tidak pada tulang. Sebab tu kalau kita pergi hospital kena satu injection, kena pula dia punya mata jarumnya tu besar. Dengan orang ni yang masalah nak pergi hospital, bila doktor kata kena cucuk, dia mulalah dia akan rasa sakit. Doktor kata sikit je. Doktor kata sikit je pasal apa? Nak menembusi kulit je, sebab jarum tu bila sampai ke dalam, cucuklah 4-5 tempat di dalam tempat daging, tak rasa apa-apa. Sebab yang sakit tu ialah pada kulit. Maka sebab itu betul lah bahawa api neraka itu tempat penyiksaan, sebab rangsangan manusia, rasanya, rasa sakitnya ialah pada peringkat kulit. Maka dengan hujah inilah tuan-tuan sekalian, profesor daripada Thailand ini dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Tuan-tuan sekalian, sebab itu manusia ni pada peringkat asalnya dia boleh mengakui bahawa yang menjadikan alam, yang wujud, yang mencipta makhluk atas muka dunia ini ialah Allah. Dia percaya. Sebab itu bila menyebut tentang Quran, memang dia adalah daripada Allah. Dia bukan karangan. Cuma boleh jadi kedengkian manusia yang lain terhadap Quran itu nak menyelewengkan Al-Quran. Sebab itu manusia ni pada peringkat awal, tauhid dia yang dipanggil tauhid rububiyah ni, semua manusia ada. Iaitulah meyakini bahawa makhluk alam semua dicipta oleh Allah. Bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun percaya. Saya baru ni program Bagan Lalang balik singgah di Sepang, ada jual buah apa nama, Dragon Ball apa nama, buah naga. Buah naga. Sebab dulu peminat filem Dragon Ball, bukan Adam dan Hawa. Baik. Jadi bila saya turun, sebab yang jual tu tak ada orang Melayu, semua orang Cina, saya berhentilah, tak apalah, sekurang-kurangnya bolehlah saya cakap boleh tanya 2-3 soalan pada dia, bang kurang. Bila saya berhenti tengok yang besar, yang sebiji dekat sekilo pun ada, RM10 sekilo. Ada 2 biji sekilo, ada 3 biji sekilo. Ada yang sebiji RM1 je, kecil-kecil. Saya pun tanya dia, ni apa pasal ni? Ada kecil, ada besar? Mana saya tahu ini Tuhan Allah punya bikin? Tengok. Maknanya dia pun tahu bahawa semua dicipta oleh Allah. Tetapi manusia ni mengakui bahawa Allah mencipta alam, tetapi kenapa tidak menerjemahkan keyakinan itu dalam bentuk tauhid uluhiyah, penyembahan kepada Allah, dan menerima sekaligus Al-Quran sebagai dasar hidup manusia? Yang disinilah yang timbul kontradi. Jangan kata orang bukan Islam, kadang sesama Islam pun bercelaru dalam soal mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Dia bermula daripada sikap keraguan dia terhadap Al-Quran, keraguan dia terhadap Al-Quran. Dalam satu-satu amalan, kadang kita boleh pegang, amalan lain kita tak boleh pegang. Saya nak sebut umpamanya dalam masalah haji, kebetulan baru saja selesai musim haji. Biasanya jemaah kita dalam bab haji ni, dia pegang sungguh amalan haji. Saya pun tak tahu Allah alam pasal apa, boleh jadikan dia memang Allah yang perintahkan. Kalau itulah yang betul-betul jadi pegangan dia, maka betul lah amalan. Tapi ia sungguh ke bila dia haji ni kerana ianya datang daripada Allah, ataupun kerana bayaran haji itu mahal, maka dia kena jaga sungguh-sungguh. Bak bukan senang, dia kata seumur hidup sekali nak dapat visa pun bayar. Kalau begitu tuan-tuan sekalian, apalah salahnya kalau kita kata kerana masalah visa, sedangkan amalan lain macam sembahyang kita boleh buat di sini, menghadap ke kiblat walaupun Kaabahnya jauh di sana, kenapa haji kita tak boleh buat di sini? Tahun depan sebab masalah visa kita wukuf di dataran Merdeka umpamanya. Selepas tu bergerak ke Bukit Jalil, kutip anak batu Bukit Jalil umpamanya.
Selepas tu kita bergerak pula ke Putrajaya, lontar jamrah, balik setan di sana umpamanya. Tak boleh ke? Apakah di Mekah di sana saja ada setan, sini tak ada setan? Jawabnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sementara orang nak cari jawapan pasal apa tak boleh, dia akan jawab dulu kerana Allah suruh wukuf di padang Arafah. Tapi persoalannya kadang-kadang, ambillah umpamanya kadang-kadang ada orang perempuan, maaf contoh, dia nak pergi haji, kadang-kadang dia tak tutup aurat pun, tapi dalam dia melaksanakan haji dia tutup aurat. Bila balik, nampak pula jambul umpamanya. Apakah Tuhan yang perintahkan dia menutup aurat lain dengan Tuhan yang perintahkan dia menunaikan haji? Kadang ada orang puasa tapi dia tak sembahyang. Apakah Tuhan yang perintahkan puasa lain dengan Tuhan yang perintahkan untuk bersolat, untuk sembahyang? Kadang dia sembahyang tapi lawan hudud. Adakah Tuhan yang perintahkan sembahyang lain Tuhan yang perintahkan hudud? Kadang-kadang dia sembahyang tapi nombor ekor boleh tahan juga. Apakah Tuhan yang larang nombor ekor lain dengan Tuhan yang perintahkan dia sembahyang? Timbul kecelaruan masalah amalan dalam masyarakat kita, masyarakat hari ini. Di mana puncanya? Boleh jadi kerana kita tak perkukuhkan pegangan yang sungguh akidah kita dengan Al-Quran. Sehingga ajaran-ajaran yang Allah turunkan dalam Al-Quran, kita letakkan satu tanggapan yang berbeza-beza. Yang ni kita ambil, yang ni kita tak payah, yang ni nanti dulu. Ataupun kerana kita celik-celik dulu, kita tidak dididik dalam persoalan akidah, beriman kepada Al-Quran dengan sungguh-sungguh.